Bila sekarang ni PDPR daripada tahun lepas kan, saya mengajar peralihan. Saya pikir satu cara macam mana saya mau buat. Saya buat satu test. Macam, okay, hari ini saya mau buat Google Form peralihan saya. Tetapi lama-lama at the end, bulan hujung tahun, akhirnya diorang boleh cakap bahasa Melayu dengan fluently. Dengan panjang PDPR ni memang untuk tarik perhatian diorang, saya akan buat game, quiz. Sebab kalau Google Form memang diorang bosan, seriously, saya cakap terus terang. Kalau Google Form, walaupun dalam Google Form tu saya letak video YouTube, baru orang tengok, lepas tengok video, diorang akan jawab soalan-soalan kan. Diorang tak akan jawab. Respon saya boleh dapat dalam 15 orang satu kelas, saya boleh dapat 4 orang sahaja yang jawab. Berbanding, bila saya post soalan dalam bentuk quiz is ataupun word world yang berbentuk game, diorang lebih berminat. Saya dapat lebih 10 orang murid menjawab kuis saya. Kalau untuk mengajar, dan untuk tahun ni saya baru belajar macam Canva, Benime, itu yang animation pakai whiteboard tu, saya gabungkan. Benime tu saya gabungkan dengan PowerPoint. Jadi murid akan tertanya-tanya, cikgu macam mana tangan tu berjalan? Lepas tu di sebelahnya ada slideshow saya macam biasa. So, memang parent akan ada tanya, cikgu saya cikgu juga, tapi macam mana cikgu buat tangan berjalan tu, macam mana cikgu combine? Sebab saya pun cikgu juga. Jadi saya share. Bila berkenal dengan Cikgu D, saya dapatlah kenal banyak ilmu lah saya dapat tentang StreamYard, ya, tentang PowerPoint, animation, ya, tentang GIF, tentang stiker. Memang saya banyak dapat. Dan hasil ilmu yang saya dapat tu perkongsian dengan Cikgu D, memang saya bawa ke dalam kelas peralihan saya. Dan setakat ni memang alhamdulillah, kelas-kelas peralihan saya sangat buat kerjalah. Kalau saya macam suruh lukis, diorang akan lukis. Macam tu lah. Tapi dengan cara dia, setiap kelas, macam hari ni kelas, semalam saya sudah hantar satu poster. Saya buat satu poster menggunakan PowerPoint. Saya letak gambar satu cantik ataupun gambar kartun menarik. Saya post dekat grup kelas saya. Supaya diorang tahu, cikgu rupanya sudah bersedia untuk kelas besok. Jadi diorang pun sedia. Ya, saya hantar sehari sebelum kelas saya lah. Jadi diorang tahu, okey, cikgu pun bukannya main-main ni, memang cikgu betul-betul lah mau mengajar. Jadi memang dalam poster tu saya bagi tahu, jangan lupa kelas bersama saya, PSV, tajuk apa besok. Sediakan bahan-bahan. Kalau macam contohnya lukisan, saya sediakan pensel, pemadam dan kertas lukisan. Saya sudah memang mention siap-siap. Jadi diorang tahulah, masa Google Meet, saya akan tunjukkan demo lukisan dengan diorang sekali. Saya mengajar seni, saya suka bila saya suruh budak lukis, saya akan lukis dahulu. Saya akan train diri saya dahulu. Jadi saya tahu tahap kesukaran budak itu melukis macam mana. Ya, sebab bila kita tak, macam kita cikgu, bila kita tahu kita suruh sahaja budak lukiskan, tapi kita tidak cuba, kita tidak tahu macam mana tahap kesukaran lukisan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perkenalan, saya Abdurrahman bin Taib, cikgu di SK Umas. Baru melapor diri 20 Januari. Sebelum ini dari SK Bukit Padang, Kota Kinabalu. Untuk perkongsian petang ini, PDPR, saya merujuk kepada dua situasi lah. Satu situasi semasa berada di Kota Kinabalu, satu lagi di sebulan sepanjang berada di SK Umas. Untuk di Kota Kinabalu, kaedah yang saya gunakan, pertama menggunakan modul lebih kepada menggunakan buku aktiviti sepenuhnya. Untuk murid-murid tahap 2, tahun 4, 5, dan 6, saya gunakan buku aktiviti sepenuhnya. Murid akan menjawab menggunakan buku aktiviti. Sementara untuk tahap 1, 2, dan 3, masih juga menggunakan buku aktiviti. Tetapi memberi cadangan kepada ibu bapa supaya boleh membeli buku tambahan ataupun buku latihan sendiri mengikut kesesuaian ataupun tahap yang ibu bapa rasakan sesuai untuk anak diajar ketika bersama mereka. Sebab situasinya ada murid-murid kita yang bila bersama dengan ibu atau ayah ni agak cerewet sikit ataupun sikapnya lebih manja untuk belajar. Jadi ibu bapa akan turunkan level untuk
anaknya itu lebih suka belajar. Jadi bila masa menghantar latihan itu, apa-apa latihan ataupun apa-apa saja benda yang mereka gunakan itu saya akan semak secara terus. Dan bila ibu bapa tunjuk kepada anak-anak akan memaklumkan yang ibu bapa akan maklumkan Cikgu Rahman sudah semak latihan. Jadi secara terus budak-budak akan membuat latihan yang mereka yang sesuai dengan mereka lah. Untuk di SK Umas pula ini, ketika ini kami gunakan sepenuhnya modul buku activity. Respon agak tidak mencapai 50% jumlahnya. Cuma situasi yang 50% yang lain tidak menjawab itu majority disebabkan oleh capaian internet. Jadi untuk feedback daripada ibu bapa, saya cuma maklum kalau boleh latihan menggunakan buku aktiviti yang kita telah edar, sebolehnya mana yang boleh dibantu untuk anak-anak siapkan, buat sahaja bersama anak-anak. Disebabkan tempoh persekolahan pun boleh sudah buka minggu depan, kemudian Cikgu Rahman akan suggest kalau mana-mana latihan yang sudah dibuat itu kami akan semak bersamalah ketika bersemuka nanti. Perkongsian. Okey, saya mengajar subjek matematik dan kemahiran masakan. Okey, jadi saya lebih fokus kepada kemahiran masakan lah. Iaitu pastry. Jadi untuk yang terkini, murid-murid tingkatan 4 dan 5 akan ditauliahkan oleh JPK. Jadi apabila kita diwajibkan untuk menghabiskan 3 koku, jadi antara cara yang saya dan kawan-kawan buat, contohnya macam puding. Okey. Untuk resepi puding, cikgu akan bekalkan bahan mentah, contohnya agar-agar. Okey, sebagai pengenalan, agar-agar, gula, pewarna dan sebagainya siap, cikgu akan timbang ataupun cikgu dah siap sukatannya, letakkan dalam plastik dan sediakan juga bekas Tupperware untuk murid-murid. Jadi cikgu akan buat satu video upload untuk YouTube. Murid-murid akan tengok. Okey, tonton YouTube dulu, kemudian murid-murid akan buat di rumah dan hantar gambar kepada cikgu semula untuk kita record lah, untuk kita sebagai laporan cikgu. Itu antara pembuatan pastry lah, kemahiran. Jadi dah terbukti dengan perkongsian Cikgu Zura ini bahawa MBK pun boleh belajar dengan hanya menonton video dan juga mereka tunjukkan hasil ya cikgu. Betul. Mereka dapat menunjukkan hasil Cuma yang. Saya nak tambah sikit tentang kalau macam kita biasa buat lah, contohnya Google Form, Google Meet. Kita panggil budak melalui Google Meet. Kadang-kadang kita payah nak dapatkan semuanya, maksudnya yang boleh masuk ke Google Meet. Tapi bila kita buat YouTube, mungkin masa tu kita tak boleh nak kumpulkan. Mungkin bila ada di kampung ni mungkin situasinya berbeza dengan bandar lah. Maksudnya betul. Mungkin komputer yang digunakan ataupun handset yang digunakan tak boleh digunakan untuk seorang. Mungkin adik-adik terpaksa kongsi lah. Jadi bila kita gunakan YouTube, okey, murid-murid kita nampak dia akan hantar laporan mungkin malam ataupun petang selepas PDPC yang kita hantar ni lah. Pembelajaran tu kita hantar, jadi petang ataupun esoknya barulah kita dapat dia punya laporan bergambar tu lah. Jadi kita pun tak adalah kata macam kita maksa okey after 30 minit ni mesti hantar, selepas 1 jam ni mesti hantar, tak ada. Okey. Jadi bila dah siap, jadi murid-murid boleh hantar kepada cikgu hasil masakan yang telah dibuat di rumah. Itu dia. Ya, seperti yang dikongsikan tadi oleh cikgu tadi, saya juga gunakan WhatsApp itulah video di mana mereka ada masa untuk menonton balik apa yang kita nak sampaikan, terutamanya kepada murid kita di mana ibu bapaknya bekerja. Yang bekerja. So terutamanya mereka akan menyiapkan kerja rumah lah pada waktu malam. Sometimes even weekend.
Waktu pagi memang tak dapat lah. Jika Google Ya, Meet tu memang tak, I think not relevant lah. Ya. Sebab you tahulah tingkah laku perangai budak kita. Ya. So still video, that one is offline using WhatsApp. Kebanyakan kami gunakan WhatsApp actually, and then video, and then with live worksheet by using all this untuk sampaikan PDPR kami. Okay. Yeah, I think this is more effective lah. Ya, betul-betul. Ya. Ya, mengikut kawasan lah kan, kawasan kita macam mana dengan latar belakang keluarga ya. Kalau keluarga ibu bapa bekerja, kalau kita nak paksa juga buat Google Meet, mungkin masalah jugalah ya kepada murid-murid kita, sebab mereka pun perlukan bimbingan kan, bimbingan untuk melakukan tugasan ya. Saya tengok saya mengajar pendidikan sains sosial dan alam sekitar SAS. Dan terus terang saya tidak pandai teknologi. Jadi bila ada Cikgu Nuraini kongsi tadi tu, saya rasa Cikgu Nurain Dasran tu sangat hebat bagi saya lah. Untuk subjek saya, setiap subtopik saya akan kongsikan video daripada cikgu-cikgu lain yang mengajar subjek yang sama yang dia sudah buat dalam YouTube dan sangat menarik. Sebab saya tidak dapat buat, jadi saya tengok cikgu lain punya hasil dan of course lah yang dikongsikan tu dorang mau digunakan kan. Jadi saya gunakan video-video dorang, masukkan dalam PDPR online saya. Dan dari situ saya akan bagi arahan melalui WhatsApp lah. WhatsApp video daripada cikgu tu, WhatsApp dan juga latihan dari situlah. Untuk ini perkongsian untuk cikgu lain sebab dalam sekolah kami ada 3 kelas. Jadi setiap kelas tu semua guru ada dalam situ. Jadi guru-guru lain yang mengajar pun kita tengok macam mana mereka mengajar kan. Untuk kelas masakan saya tengok dia lebih kurang sama dengan yang cikgu sebelum ni kongsikan. Cikgu Zuraini. Cikgu kami, Cikgu Nur Hanafia, dia akan kongsi video, dia bagi arahan apa semua dan pelajar akan buat dengan bantuan ibu bapa. Tengok hasilnya sebab mereka akan kongsi gambar apa semua kan, sangat berkesanlah untuk kelas masakan perkongsian video. Okey, saya Nur Afika dari SK Tanjung Batu Keramat. Okey, jelaskah suara saya? Jelas. Okey. Untuk yang ini sekadar perkongsian lah kan. Okey, macam PKP kita bermula dengan PKP tahun lepas. Macam kalau dulu saya banyak bagi hantar tugasan melalui WhatsApp lah. Kita kira macam gambar tu kita dah lembaran kerja tu kita dah formatkan dalam bentuk picture and upload dalam WhatsApp group ataupun saya biasa guna Google Form. Google Form dengan quizzes sebab macam lagi nampak orang kata interaktif sikit lah kan. Tapi itu lebih pada untuk macam sebab sebelum ni kita dah pernah masuk kelas, jadi kita guna Google Form dengan quizzes tu sebagai macam latihan pengukuhan macam tu. Okay, kalau untuk tahun ni saya cuba untuk kira macam berjinak-jinak untuk buat video, tapi ya kita buat biasa-biasa je. Itu pun saya guna macam ilham lah kot daripada yang cikgu sekolah SK Merpati. Saya tengok macam mana cara dia buat untuk video sebab saya punya subjek saya pegang bahasa Inggeris tahun 456. So macam tahun 4 dengan 5 biasanya saya akan gunakan bahan daripada SK Merpati Sandakan. Jadi untuk yang tahun 6 tu saya cuba buat macam mana macam mana cara yang cikgu tu buat. Kira kita copy paste idea tu tapi bahan tu untuk bahan tahun 6 lah kiranya. Okey. Lepas tu daripada video tu dan kita akan buat bagi aktiviti untuk lembaran kerja lah dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Cikgu Wan dari SK Taman Melawati 2. Saya ajar subjek Bahasa Melayu dan PD. Untuk Bahasa Melayu, saya lebih kepada PowerPoint. Saya untuk PowerPoint saya boleh design yang gambar-gambar yang menarik murid saya.
dan dia boleh tengoklah bila-bila yang sesuai sebab parent bekerja. Untuk PM saya lebih kepada kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Sebab murid saya ramai yang belum mahir membaca lagi. So daripada video tu, diorang boleh baca dan eja, kemudian tulis. Dan saya gabungkan dengan subjek PSV yang melukiskan. So nama ejaan yang saya bagi tu, diorang akan lukis ikut kreativiti sendirilah. So dari situ nampak dia punya kemahiran dia untuk cuba menulis dan buat nota ikut saya bagi tu lagi nampak menarik lah dengan lukisan-lukisan dia walaupun budak-budak kan lukis. Ya. Jadi video cikgu buat sendirilah, hanya menggunakan dengan PowerPoint ya. Saya buat sendirilah, sedikit suara je. Okey, tak apa. Ya, yang penting cara tu kan, yang itu mungkin pada kita biasa-biasa, tapi sebenarnya pada orang lain mungkin dah wow orang kata ya. Jadi yang penting sebenarnya apa yang kita nak sampaikan pada murid tu tercapai.